dalam kitab Injil, kitab Taurat tu memang dah sebut Allah tu akan turun ke bumi. Tapi tu yang mereka salah orang. Nasib baik Nabi Muhammad tu, bukan nasib baik. Kenapa mereka tak boleh terima Nabi Muhammad tu adalah Tuhan? Puak-puak Nasrani. Sebab Nabi Muhammad tu dah orang tahu semua dah, kata dah. Tidak ada kemaluan. Kalau tidak ada kemaluan, kalau Nabi Muhammad tu lelaki, dah lama dah puak-puak Nasrani terima Nabi SAW. Tapi puak Nasrani dia tahu Nabi tu tak ada kemaluan. Jadi macam mana dia boleh kahwin dengan Maryam dan lahirnya Isa AS? Kalau Nabi Muhammad tu lelaki. Selesai masalah. Yang saya bawa berbeza 180 darjah. Beza dia kat mana? Beza dia kan? Beza dia, Allah itu adalah nama semata-mata. Dan yang menjawat jawatan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Beza kan? Jadi kalau macam tu, saya ni kata Nabi Muhammad tu Tuhan. Ya! Nabi Muhammad itulah Tuhan. Yang Rasul-Rasul 24 orang selain daripada baginda yang disebut dalam Quran tu seperti mana yang kata-kata orang faham. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang kepada semua. Jadi Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi insyaAllah tuan-tuan, hari ini saya datang ke balai dan saya pun dimaklumkan bahawasanya semua ahli-ahli NGO Pejuang Nusantara telah membuat laporan polis. Dan banyak lagi NGO yang telah buat. Buat masa sekarang kita ada report dalam lebih 36 report lah, 30 lebih report lah terhadap satu individu yang kita tengok dia bercakap di dalam sesi soal jawab, sesi sesi berdebat dengan Ustaz Nur Derus. Dalam satu kenyataan video ni, kita tengok individu ni mengatakan bahawasanya Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai kemaluan. Dan juga beliau mengaku bahawasanya Nabi Muhammad SAW adalah Tuhan. Jadi saya rasa perkataan ini adalah menyimpang daripada ajaran agama Islam yang sebenar. Dan kita harap hari ini dengan laporan yang banyak yang kita telah buat hari ini, contoh kita dah buat laporan ni, tutup. Kita harap hari ini pihak PDRM dan juga pihak JAKIM, terutamanya Jabatan Agama Islam, dan kita dimaklumkan bahawasanya individu ni berada di Johor. Saya dah tengok semua video dia, bukan setakat video pendek, video panjang dah sejam lebih antara video berdebat dengan Ustaz Nur Derus ni. Kenyataan dia cukup biadab dan cukup kurang ajar lah bagi saya, kita sebagai orang Islam dan kita pun wakil aktivis, wakil pada NGO. Saya rasa memang cukup biadab lah individu ni mengatakan Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai kemaluan. Dan saya tak faham orang macam ni dan ada pengikut. Jadi saya harap pihak JAKIM tolong siasat dengan sebenar-benarnya. Tolong siasat siapa dia yang pengikut-pengikut dia. Dan kita tak mahu dia menyebarkan ajaran-ajaran sesat di dalam Malaysia ni. Kenyataan dia jelas. Dan kita pun ada mesej dengan dia. Kita bagi tahu adakah benar dia mengaku bahawasanya dia mengatakan Nabi Muhammad SAW tidak ada kemaluan. Maka dia dengan angkuh dan biadabnya mengatakan bahawasanya ya benar, itu perkataan saya. Jadi benda ni kita tak boleh biak tuan-tuan. Kita tak boleh biak benda ni. Ini satu virus dalam agama Islam sendiri. Ini orang Islam cakap macam ni, kita mesti rasa sakit hati tuan-tuan. Kita tidak membela mana-mana pihak ataupun membela daripada mana-mana agama yang membuat satu onar, membuat satu penghinaan terhadap agama Islam. Jadi saya harap hari ini dengan tegas tuan-tuan, kita harap PDRM dan JAKIM tolong tangkap individu ni segera. Kenyataan dia amat biadab dan cukup kurang hajar. Kita sebagai umat Islam pun ada tahap kesabarannya. Saya sendiri tak boleh sabar tuan-tuan. Kita pun tak boleh tidur daripada semalam tengok video-video dia ni, cukup menyakitkan hati. Dalam video panjang dah tuan-tuan, dalam tuan-tuan boleh tengok dalam video yang panjang dia, antara isu berdebat ni, dia bukan cakap sekadar Nabi SAW. Dia cakap tentang Sultan Johor sendiri, dia panggil dengan nama saya. Kita bercakap dengan Sultan Ibrahim, dia panggil dengan nama dengan cukup biadab macam ni. Individu ni, satu individu ni lah. Jadi saya haraplah kita
Sebagai rakyat, semua dah buat report, alhamdulillah. Dan kita tekan, tolong share tuan-tuan benda-benda ni tuan-tuan. Saya minta tolong share tuan-tuan. Melampau sangat ni. Johor di mana? Mungkin kita tengok alamat dia di Johor Bahru. Jadi kita harap kita tak boleh biar tuan-tuan benda-benda macam ni tuan-tuan. Ini isu agama, isu agama kita tuan-tuan. Isu apa lagi besar daripada orang hina Nabi SAW? Isu apa lagi besar tuan-tuan? Ini Nabi SAW tuan-tuan. Nabi yang kita sayangi, Nabi yang kita junjung, Nabi yang kita sayang, Nabi yang kita cinta, yang kita selalu selawat Allahumma salli ala Muhammad. Seorang individu ni mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai kemaluan, cukup kurang ajar dan cukup biadab. Ini saya beritahu. Cukup biadab dan cukup kurang ajar. Jadi alhamdulillah, saya pun syukur banyak-banyak kepada semua yang ambil peranan membuat report. Ini adalah tanggungjawab kita sebagai seorang Islam. Bukan sahaja kita dalam NGO, kita individu pun boleh pergi buat laporan polis. Kita merasa marah dengan kenyataan si individu ni tuan-tuan. Jadi kita harap JAKIM tolong buka mata, terutama Jabatan Agama Islam, tolong panggil si individu ni dan suruh dia memberi keterangan apa ungkapan-ungkapan cakapannya. Dan dia, saya tengok banyak pengikut dia juga tuan-tuan. Dan dia membuat satu ajaran yang lain. Dia mengatakan Nabi Muhammad SAW, dia mengatakan Allah ini adalah sebagai satu nama, satu gelaran, tetapi Tuhan adalah Nabi Muhammad SAW. Ini cukup biadab lah tuan-tuan, cukup kurang ajar, boleh menyesatkan ramai orang lagi tuan-tuan. Jadi saya harap benda ni jangan setakat ini tuan-tuan. Tolong share video ni, tolong share sampai orang kita ada kesedaran. Jadi saya harap itulah saya tuan-tuan. Jadi kita minta lah, dalam report ni pun kita minta dia disabit untuk dibuka di bawah seksyen 298 KK, melukakan perasaan umat Islam, dan seksyen 505B kerana menyebabkan ketakutan dan kegentaran kepada awam. Jadi kita minta lah dua seksyen ni dibuka oleh beliau dan ditangkap dengan segera. Dan saya nak bagi pesan kepada individu ni, cukup-cukup ya jadi biadab. Dan saya harap kepada kamu, wahai individu yang mengeluarkan kenyataan ini, bertaubatlah pada Allah Subhanahu Taala. Bertaubatlah pada Allah Subhanahu Taala. Jika kamu mengatakan kamu membawa satu ilmu makrifat, ilmu mengenal Tuhan. Saya juga belajar tentang ilmu mengenal Tuhan, ilmu makrifat, tapi tidak jadi seperti gelong seperti kamu. Kamu telah membawa satu ajaran dan kamu mengikut akal fikiran kamu. Kamu bercakap ikut fikiran kamu, bukan kamu bercakap di atas dalil Quran dan hadis. Kamu bercakap di atas nafsu kamu, pemikiran kamu sendiri. Kamu gunakan logik akal kamu untuk menghuraikan ayat Quran. Ini adalah satu benda yang bahaya, virus dalam masyarakat umat Islam. Jika orang bukan Islam menghina agama Islam, kita merasa marah. Ini kan pula seorang Islam dan seorang businessman yang buat macam-macam produk konon-kononnya, membuat kenyataan-kenyataan yang agak jelik dan agak biadab terhadap Nabi Muhammad SAW. Saya beritahu sekali kepada ini dulu, bertaubatlah kamu kepada Allah SWT sebelum kamu terlemat. Baliklah kepada asal ajaran sunnah wal jamaah. Baliklah kepada hadis, baliklah kepada Quran dan hadis. Jadi saya harap itu saya tuan-tuan. Jadi saya sudahi, saya akan upload nanti video di semua tempat-tempat NGO Nusantara, pejuang Nusantara kita yang telah pergi buat report. Ramai pagi-pagi dari awal lagi tuan-tuan. Dari awal saya pun tak tidur daripada pagi semalam lagi tuan-tuan. Sakit hati dengan individu, percakapan individu ni. Jadi saya harap insya-Allah lah, kita harap kita bolehlah sama-sama membantu untuk mertabatkan agama, bangsa dan tanah air di dalam negara Malaysia ni insya-Allah. Jadi insya-Allah itu saya daripada saya. Apa pun kita doakan supaya individu ni bertaubat kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.